Yang ketiga sekiranya... Sekejap, blur. Kenapa slip disc lah? Okay. 1, 2, 3. Assalamualaikum, saya Dr. C. Bertemu kembali kita dalam Dr. C React. Seperti biasa, saya akan menjawab persoalan-persoalan netizen dan hari ini topik kita adalah mengenai slip disc. So, sebelum saya pergi dengan lebih mendalam kepada soalan-soalan anda semua, saya cerita sikitlah apa itu slip disc. So, slip disc ni adalah keadaan di mana, macam ni lah saya cerita. Ini tulang belakang kita ada banyak kan? So, di antara tulang belakang kita ni ada cushion di antaranya. So, apa yang berlaku dalam slip disc ni, cushion dia terkeluar. Dan bila dia terkeluar, dia menghimpit ataupun dia menekan kepada saraf tunjang kita. Sebab itulah kadang-kadang tu ada orang cakap, dok, sakitlah dekat bahagian punggung ni, dekat bahagian betis, dekat bahagian peha. Kadang-kadang tu rasa macam ada elektrik. Zup, zup, zup. Pergi dekat kaki anda. Sekiranya anda ada simptom-simptom macam ni, anda mungkin ada slip disc. Okey. So, kita pergi kepada soalan pertama. Dia katakan, rakan saya seorang juru kamera pernah terkena slip disc di usia yang sangat muda. Apa nasihat untuk beliau yang masih bekerja sebagai juru kamera? Betul dia cakap Sebab selalu orang ingat slip disc ni selalu kena kat orang tua-tua. Betul, boleh jadi kat orang tua sebab bila tua ni dia punya cushion tu dah haus. Tapi boleh juga jadi kat orang muda sebab apa? Salah satu contoh, kalau trauma, jatuh, kemalangan. Yang kedua, jika berat badan berlebihan pun boleh kena slip disc. Yang ketiga, sekiranya selalu mengangkat bebanan dalam posture yang salah. So kadang-kadang ni juru kamera ni saya perasan juga kena angkat benda berat, selalu kena bongkok. So posture banyak tak betul. So nasihat kalau masih bekerja sebagai juru kamera, apa yang boleh dia ataupun apa yang boleh dilakukan? Satu, bila bekerja ni pakailah support. Ini saya sukalah. Kalau saya pun bila saya pergi bersenam, saya suka pakai belt untuk melindungi tulang belakang. Sebab kadang-kadang ni kita tak sedar, kita terbongkok lah, kita salah posture. So kalau boleh, kalau kita ada tali pinggang atau apa-apa yang boleh bagi kita satu security sebagai hold kita tu, bagus. Yang kedua, lakukan banyak sikitlah senaman ataupun fisioterapi untuk menguatkan otot-otot di bahagian tulang belakang tu, nescaya boleh membantu. Dan yang ketiga, yang paling penting, amalkan posture yang betul. Sama ada anda sedang duduk, sedang tunduk, sedang berjalan. Bila posture betul, dia akan mengurangkan anda punya kebarangkalian untuk slip disc tu. Alright. Kita pergi pada soalan kedua. Apakah rawatan yang sesuai untuk slip disc? Okey, slip disc ni dia bergantung kepada tahap ataupun severity dia lah. Okey, so selalunya ada 3. Yang pertama, sekiranya tak berapa teruk sangat, tak sakit sangat, apa yang selalu doktor akan recommend, ubat tahan sakit, makan dan fisioterapi. So fisioterapi ni memang banyak kebaikannya. Macam saya cerita, dia boleh kuatkan otot belakang, dia boleh tambah lagi angle seseorang itu nak bergerak. Itu yang bagus yang pertama. Sekiranya yang first ni tak menjadi, kita dah bagi dia ubat tahan sakit, makan, kita dah suruh buat fisioterapi tapi masih sakit, kita pergi kepada step yang kedua, kita naik sikit, yang mana kita boleh bagi injection. Nama dia epidural steroid. Kita cocok dekat bahagian sakit tu, dia akan mengurangkan keradangan, mengurangkan kesakitan untuk tempoh beberapa bulan juga. Dan sekiranya yang ketiga, kalau yang 1, 2 ni tak jalan, yang ketiga, ataupun sekiranya seseorang tu dah tak boleh kawal nak buang air besar, tak boleh kawal air kencing ni, maksud ini dah teruk lah, kita panggil cauda equina. Yang tahap ketiga ni memang kita perlu lakukan pembedahan. Jadi tak ada lah, janganlah fikir macam, alamak kena slip disc, kena bedah, kena slip disc, kena bedah. Tak, kita ikut peringkat-peringkat anda. So sekiranya anda ada simptom-simptom macam slip disc ni, pergi jumpa doktor. Jangan nak main rawat sendiri, pergi ketuk-ketuk kat belakang tu semua tak bantu. Ingat. Last soalan terakhir, 3 je soalan sedih. Slip disc boleh menyerang lagi selepas sembuh? Jawapannya, ya. Sebab apa? Sebab macam saya ceritalah, cushion. Sekiranya kita berjaya kurangkan dia punya kesakitan, berjaya kawal. Tapi kalau kita tak jaga posture, tak jaga berat badan, kita duduk jatuh asyik jatuh dalam bilik air banyak kali, somehow dia boleh berulang kembali. Jadi kalau boleh, jagalah diri anda. Siapa yang ada slip disc ni, kalau boleh, sayangilah diri anda. Itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab senang sangat sekarang ni. Lagi-lagi dengan kita punya posture, dengan lifestyle kita sangat senang sangat. Lagi-lagi orang muda sekarang nak kena slip disc ni memang ramai sangat dah yang saya tengok. Jadi kalau boleh, jaga diri anda dan settle lah semua soalan. Kita pergi kepada video kita untuk hari ini.
Oh, so video kita hari ini, kita ada klip daripada Doctor Strange. Doctor Strange ni dia OP sikit lah, overpower sikit. Macam serba tahu segala-galanya. Oh, okay. So case dia, ada pesakit yang ada peluru dalam otak dia. Sampaikan seseorang itu dah brain death. So sekarang ni saya rasa diorang nak pergi buat operate lah pada patient ni. Kejap kita tengok. Oh, okay. So brain death ni adalah satu keadaan yang mana seseorang tu otak dia dah tak berfungsi. Maksudnya dia masih hidup, masih bernyawa, tapi segalanya dah macam shutdown dah. Jadi kadang-kadang ni ada setengah negara kalau macam brain death ni dah boleh dikira sebagai dah meninggal dan dia boleh tamatkan nyawanya. Tapi di Malaysia masih belum lagi lah. Kalau kita boleh cuba selamatkan, kita cuba selamatkan. So sepatutnya katanya pesakit ni dah brain death dan pesakit ni juga dah sign agreement yang cakap dia nak donate segala organ-organ dalam badan dia. Maka kawan Dr. Strange ni nak proceed dengan untuk organ donating ni lah. Tapi nampak gayanya Dr. Strange macam boleh selamatkan dia. Harden a bullet by alloying lead with antimony, toxic metal. And that's leached directly into the cerebral spinal fluid. Rapid onset central nervous system shutdown. You gotta go. Patient's not dead, but he's dying, so I want to harvest his organs. I'll assist you. No, Dr. Palmer will assist me. So sekarang ni diorang punya harapan adalah dengan membawa keluar peluru itu akan boleh menghidupkan kembali pesakit ni. Wow. Saya tak tahulah macam mana pada awalnya peluru tu boleh masuk. Tapi wow, sangat jarang kes ni. Image guidance stat. We don't have time for that. Can't do it freehand. Again, I will. This isn't a time for showing off, Strange. Wow. 10 minutes ago when you called the wrong time of death. So nampak gayanya Dr. Strange ni nak bawa keluar peluru itu dengan menggunakan tangannya sahaja. Dr. Strange ni memang padu Tapi sedikit tak realistik lah di situ ya. Terus terang cerita, sepanjang pengalaman saya tak pernah jumpa lagi lah peluru dalam otak ni. Terus terang lagi saya cerita, tak pernah lagi saya jumpa peluru dalam mana-mana badan manusia dekat Malaysia ni. Itulah yang bagusnya dengan kita ni ya. Tak. Nampaknya dia cuba mengekstrak bullet itu. Wah. Berjaya. Oh, siap buat mic drop ni style. So kalau tanya saya, sebab kita kurangnya pendedahan kepada bullet injury dekat Malaysia ni, susah saya nak komen. Tapi kalau nampak dekat bahagian otak ni semua macam sedikit tak munasabah sikit lah. Mungkin memerlukan seseorang tu kepakaran yang sangat bagus, tangan yang cukup steady dan saya rasa bolehlah jadi macam Dr. Strange ni. Kalau tak, saya rasa unlikely lah untuk kita buat macam tu So, harap anda semua jelas dengan penjelasan hari ini dengan segala soalan-soalan yang telah saya jawab tadi. Jangan lupa saksikan Tanya Doktor hari Rabu ini yang mana kita akan bercerita mengenai OCD. Mungkin ada kat luar sana selalu tuduh kawan OCD. Betul tak? Jadi nak tahu dengan lebih lanjut apa itu OCD, pastikan anda saksikan Tanya Doktor di Astro Prima dan Prima HD Rabu ini jam 9 malam. Assalamualaikum.